Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa bagi support untuk akak, kepada yang bagi komen positif. Alhamdulillah, kepada moderator yang tolong, kepada yang dah subscribe dan kepada yang menonton. Terima kasih korang. Dan hari ini akak nak sampaikan 2 kisah seram. Sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan umur yang panjang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama. Kisah seram pertama ni dia bertajuk Makhluk Jalan Berundur. Macam mana tu makhluk jalan berundur? Kisah ni dilalui oleh seorang pemuda. Nama dia Yunus. Yunus ni dia kerja jauh daripada keluarga dia. Dia merantau ke negeri orang untuk cari rezeki. Time cuti-cuti bolehlah dia ni balik ke kampung. Time tak cuti memang tak boleh lah kan. Satu hari tu Yunus dia bercadang nak balik ke kampung sebab mak dia ni dah bising-bising koma. Mana taknya dah 6 bulan dia tak balik jengukkan orang tua dia tu. Dia pun bukan sengaja nak cari alasan tak nak balik, tapi dia sibuk bekerja. Nak buat macam mana dah busy. Itulah yang membuatkan dia ni tak berkesempatan nak balik jenguk orang tuanya tu. Lagipun koma, setakat cuti hujung minggu, dia nak balik ke Pantai Timur ni macam tak berbaloi. Jauh sangat. Udahlah, dengan penatnya berapa jam je dia nak duduk dekat kampung nanti. Kalau cakap cuti Sabtu, Ahad nak balik, lepas tu dan perjalanan tu dah ambil masa hampir sehari, nak balik pula hampir sehari, macam tak puas tau. Jadi dia kena ambil cuti tambahan, barulah syok. Bolehlah dia bermanja-manja dengan ibu dia nanti. Semenjak arwah ayah dia meninggal, dia menjadi tempat ibu dia untuk mencurah rasa. Tambahan pula, dia ni satu-satunya anak lelaki tunggal dalam 5 orang adik-beradik. Dia ada 2 orang kakak atas pada dia, dia ada 2 orang adik bawah pada dia. Semua gegel je. 2 orang kakak Yunus ni tinggal dekat je dengan kampung dia. Mereka tu dah berkeluarga. Komitmen mereka tu dah lebih pada keluarga dia. Ada jugalah ibu Yunus ni, dia cadangkan supaya Yunus ni balik je, tinggal je lah kat kampung, bekerja je dekat kampung, dekat dengan ibu dia. Tapi itulah, bagi anak muda ni, dia lebih sukakan kehidupan dekat kota. Serba-serbi lengkap. Lagi satunya korang, agak sukalah untuk Yunus ni balik kat kampung sebab kekasih dia nama Rina. Kekasih dia ni anak kelahiran kota, yang memang stay kat kota tu lah. Kekasih dia ni cantik, dia tulis cantik lah juga kan. Dia risau kok-kolah kekasih dia tu terlepas ke tangan orang lain ke, kalau dia berpindah balik ke kampung. Tak ada chance lah kat dia. Mulanya Yunus ni dia bercadang dia nak ajak teman serumah dia untuk balik ke kampung. Nama teman dia tu Rosman. Dia naklah ajakkan bersama, tak adalah galat sangat. Pada awalnya kawan dia tu bersetuju, tapi di saat akhir last minute Rosman dia ada kerja yang perlu disiapkan. Tinggallah Yunus ni dia drive seorang-seorang. Dia agak macam keberatan lah nak balik seorang-seorang sebab bila dia fikirkan perjalanan dia tu memang jauh, akak cakap tadi kan. Tapi bila dia fikir balik semula, dia dah janji dah dengan ibu dia nak balik. Dia kena juga balik. Dia tak boleh tak balik. Dia kena teruskan juga niat dia untuk balik. Dia kena teruskan juga perjalanan dia. Yunus, dia nak balik tu dia lebih senang memilih jalan
bergerak di malam hari. Malam kan tak adalah panas sangat, sejuk, tambahan pula dia tu seorang diri. Bila dia bergerak malam lah kononnya, bagi dia lah, dia boleh layan mengantuk dia tu sebab dia boleh pasang lagu, kaset ke apa, sekuat hati, dungdang. Apa nak dikisahkan, bergegar kereta pun, duk pasang lagu pun tak apa, dia seorang je pun, bukan duk gaduh dengan orang lain pun, tak ada duk ganggu orang. Jadi dia fikir macam tu lah, bolehlah dia melayankan lagu tu. Sejam dua perjalanan okey lah. Yunus dia masih juga layan lagu sekuat hati dia, dungdang apa semua. Dia sengaja mengikut rentak lagu. Tambahan pula dia masa tu dia layankan lagu sentimental rock macam tu koma. Sekaligus dia membangkitkan rasa cinta dia pada Rina, berbunga-bunga hati dia, rock juga, berbunga juga. Nasib badan ada kawan seakhir tarik diri pula, keluh Yunus dalam hati dia. Sesekali Yunus ni dia akan berselisih tahu dengan bas ekspres. Lepas tu ada ketikanya bas ekspres tu dipandu lebih laju dari kelajuan kereta dia macam tu. Tak sayang nyawa orang langsung. Rungut Yunus dalam hati. Yunus akui ada kalanya orang yang memandu tu dia ikut perasaan, bukannya nak ikut peraturan. Andai bertembung dengan kenderaan lain, pastilah akan meragut begitu banyak nyawa. Itulah apa yang dikeluhkan. Perjalanan dia tetap diteruskan, tapi tak tahulah macam mana kali ni hati Yunus ni dia rasa macam berdebar tau, dudap seolah-olah macam ada sesuatu yang bakal terjadi, yang akan terjadi, sama je kan? Betul lah apa yang diduga oleh Yunus. Sesaat tadi, baru saat tu, sebuah kereta mewah duk memotong dia dengan kelajuan yang berbahaya, dan di hadapan dia sekarang tu kereta tadi dah terbabas melanggar tebing jalan. Cepat-cepatlah Yunus ni dia berhentikan kereta dia nak turun, dia nak pergi tolong pemandu tu. Kot-kot lah kalau pemandu kereta tu mengalami kecederaan parah ke, tersepit ke, jadi dia pergilah tanya kepada pemandu tu. Atau pemandu tu jawab, saya okey, tak perasan selekor tajam tadi, terbabas sikit, kata pemandu berbangsa Cina. Bila Yunus ni dah pastikan semuanya dalam keadaan selamat, Yunus dia teruskanlah perjalanan dia. Lepas tu dia dah jarang-jarang dah berselisih dengan kenderaan lain. Mungkinlah sebab dah larut malam sangat, jadi kenderaan dah tak banyak dah atas jalan raya tu. Sesampainya dia dekat kawasan Bukit Tujuh Merapuh, sempadan Kuala Lipis, Gua Musang, debaran dada Yunus ni dia makin memuncak tau, makin dudak. Kali ni dia tak semena-mena. Hati Yunus ni dia berdebar-debar. Semakin lama kan, dia semakin kuat. Lepas tu segeralah masa tu Yunus ni dia terbayangkan sesuatu. Dia tahu dari cerita yang disampaikan orang sebelum-sebelum ni, kawasan Bukit Tujuh ni memang agak keras. Malah ramai yang pernah diganggu. Ada yang tersempak dengan orang berlalu mengundur, dia jalan ngundur ke belakang tengah-tengah malam. Lepas tu ada juga yang dihadiri dengan puteri tujuh yang dikatakan macam dalam mitos. Dekat kawasan tu simpanglah malaikat 44. Demikianlah doa Yunus minta jauh lah. Anak muda ni dia terus juga memandu dalam kelajuan yang sederhana. Dia terus juga memasang lagu dengan kuat. Bukan untuk mendengar lagu tu, tapi lebih kepada nak memadamkan rasa resah, rasa berdebar dia yang dia rasa selepas dia lalui perkara-perkara tu. Sedang dia memandu, dia melihat kelibat seseorang berlari mengundur ke belakang. Semakin lama, semakin menghampiri kereta dia. Betul lah apa yang didengar. Yunus jadi panik. Dia terus pecut kereta dia tu. Dia ketakutan yang amat sangat. Malah, kalau boleh, dia nak segera je keluar daripada kawasan yang menyeramkan tu. Makin lama dia pecut, kelibat makhluk yang lari mengundur ke belakang tu semakin menghampiri dia. Seramlah. Kalau lari ke depan pun kita seram, lari mengundur, lagilah kita rasa seram. Dalam ketakutan yang amat sangat, Yunus dia gagal nak kawal kereta dia. Lepas tu, dia terbabas, melanggar tebing. Yunus bangun nak, sayup-sayup dia dengar suara ibu dia. Saat tu barulah dia menyedari diri dia dah ada dekat hospital dan dia dah pensan selama 2 hari ngorang akibat daripada dia nampak
makhluk tu. Kereta dia rosak teruk dan kaki kanan dia patah. Bagi Yunus lah, pengalaman disakat hantu mengundur dekat belakang tu memang menakutkan. Malah dia agak serik tau nak memandu balik seorang diri lagi lepas tu. Kalau boleh, biarlah berteman. Bukan dia je, tapi kita pun kalau boleh lah, biarlah berteman. Kalau jadi apa-apa, mungkin sahabat kita pun boleh bantu kita. Boleh saling membantu antara satu sama lain. Tambah-tambah pula bila jalan malam. Macam itulah kisah Yunus. Sekian untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan kisah kedua ni bertajuk Perjalanan Berkabus. Kisah kedua ni dia ada kaitan dengan perjalanan van jenazah semasa menghantar jenazah. Kejadiannya tu berlaku lebih kurang 4 ke 5 tahun yang lepas. Ketika tu nenek sebelah bapa aku baru je meninggal dunia dekat Hospital Pusrawi Kuala Lumpur akibat masalah pernafasan. Akak gelarkan aku sebagai Rahim untuk memudahkan akak bercerita dan korang mudah untuk faham cerita. Okey. Jadi untuk urusan pengebumian nenek Rahim tu, keluarga dan sanak saudara yang lain semua buat keputusan untuk mengebumikan jenazah nenek dekat Pasimah, Kelantan. Neneknya orang Kelantan. Rahim orang Kelantan lah maknanya ni. Gitu. Jenazah nenek Rahim ni dibawa ke masjid dekat Gombak berdekatan dengan rumah mak saudara dia. Setelah segala urusan hospital selesai, urusan mencari van jenazah semua selesai, lebih kurang tepat pukul 12 tengah malam macam itulah. Rahim sekeluarga ni dan juga beberapa buah kereta dia bergerak menuju ke Kelantan. Mereka pun memulakan perjalanan. Ketika tu Rahim dia jadi driver memandangkan bapa dia ni yang sedang sedih dan juga tak bermaya untuk memandu. Van jenazah pula yang drive-nya van jenazah tu kawan bapak dia. Kebetulan masa tu kan kawan bapak dia ni sudi nak bantu mereka dalam keadaan tersebut. So dia kawan bapak dia lah yang drive. Dalam van tu bukan kawan bapak dia je sorang-sorang drive kan. Dia ditemani oleh abangah Rahim lah. Abangahnya abang kedua kan pada Rahim. Bermulalah kisah yang agak seram bagi Rahim. Di mana selepas je mereka ni melepasi jalan Genting Sempah, mereka menerima call dari pakcik dengan makcik Rahim mengatakan yang diorang ni nak berhenti makan dekat kawasan Bentong. Mereka memang lapar, memang nak stop sekejap. Pada masa tu keluarga Rahim ni dia tak setuju tau dengan cadangan pakcik dan makciknya tu. Sebab kalau kita fikir logik lah kan, cuba korang bayangkan. Ketika waktu tu dah hampir pukul 2 pagi dengan jenazah terbaring dalam van, mana mungkinlah mereka nak berhenti makan dan berehat. Jadinya ibu dengan ayah Rahim ni dia buat keputusan dia nak teruskan perjalanan mereka tu bersama dengan van jenazah tanpa di-follow oleh kereta-kereta yang lain. Maknanya yang lain tu lantaklah biarlah dia orang stop makan. Ibu Rahim dia mula rasakan sesuatu yang tak elok akan berlaku, tapi mereka tetap juga meneruskan perjalanan. Perjalanan tetap perlu juga diteruskan, jenazah perlu dipercepatkan untuk proses pengebumian. Perjalanan balik ke Kelantan tu dia agak scary sikit. Lagi-lagi bila waktu malam dengan jalan yang memang gelap. Kiri kanan pula hutan kan. Siapa orang Kelantan, dia orang boleh faham lah. Kalau dari KL tu macam mana perjalanan, korang boleh share, komen perjalanan korang. Mungkin korang ada pengalaman yang agak seram untuk dikongsikan kat komen. Korang boleh komen. Sampai dekat satu kawasan tu Rahim dia tak boleh nak ingat sangat kawasan tu apa sebab dia tak fokus. Van jenazah yang berada dekat belakang kereta Rahim tu dengan tiba-tiba korang hilang, tak ada. Walhalnya Rahim dia sure sangat, pasti sangat-sangat memang pasti van jenazah tu berada tepat dekat belakang kereta diorang ni, sebab tak ada pun kereta lain yang follow pada diorang. Memang tak ada, hanya van jenazah dengan kereta Rahim itu aja. Itu apa yang dia tahu sebab dia drive. Dia tengok melalui cermin kan, memang dia tak nampak kenderaan lain selain daripada van jenazah tu. Dengan tiba-tiba time tu bila van jenazah tu dah tak ada,
Tiba-tiba je kabus tebal mula menyelubungi jalan yang mereka sedang lalui. Rahim dia cepat-cepat kejutkan ibu dia yang berada di sebelah dia. Dalam kereta Rahim tu dia hanya ada ibu, abah, nenek angkat dengan kawan ibu dia yang bersama-sama lah dalam kereta tu. Tapi kan korang aneh sangat sebab masa tu yang sedar akan situasi tu hanyalah ibu dia je. Yang lain tak sedar, yang lain macam fokus pada benda lain tau. Tak alert ataupun macam mana tak sure lah. Dalam keadaan jalan yang berkabus, tiba-tiba Rahim ni dia rasa macam ada sesuatu lah yang menumpang dekat belakang kereta dia. Maksudnya bukanlah benda tu follow dia kan, tapi dia macam stay atas bumbung kereta dia bahagian belakang tu. Sebab apa yang menambah pelikkan lagi, dia rasa pada masa tu kebetulan kan kereta tu jadi berat. Lepas tu dalam masa yang sama dia ada bau yang sangat wangi lah. Bukan bau busuk tapi wangi sangat-sangat bau tu. Rahim dia perasan tahu ibu dia bagi isyarat sebab dia cuba untuk mencari apa sebenarnya yang wangi sangat, apa yang berada atas kereta sama berat kan. So dia macam mengintai-intai dekat cermin, pandang belakang, pandang sisi semua kan. Jadi ibu dia bagi isyarat, shh, sambil ibu dia mula membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, itulah pendindingnya. Van jenazah masih juga tak kelihatan. Diorang tak dapat nak detect kat mana van jenazah dan diorang tak boleh nak stop dekat situ sebab kabus memang agak tebal. So agak bahaya untuk diorang stop kat situ untuk tunggu van jenazah. Mereka perlu pergi ke lokasi yang lebih selamat. Mereka cuba juga nak telefon Abangah kan ada dengan driver van jenazah tu. Tapi itulah bila Rahim cuba untuk call Abangah tak ada jawapan tau. Tut. Jadi mereka beranggapan mungkinlah tak ada line telefon kod kawasan macam tu. Kabus makin menebal, menyukarkan Rahim ni nak fokus pada pemanduan. Ibu dia bagi tahu ada sesuatu dekat belakang kereta mereka, tepat dekat cermin belakang kereta. Macam tu? Atas cermin lah. Terfikir jugalah pada Rahim ni, apakah benda tu? Memang terus terang Rahim dia tak sure sebab dia takut sebenarnya nak tengok. Tapi dalam masa yang sama dia memang tak nak ambil tahulah. Dia tak nak ambil tahu, dia memang buat dek lagi. Sebab dia tak nak panjang-panjangkan situasi. Kalau dia tengah drive, tiba-tiba dia nampak, lepas tu dia hilang kawalan macam mana. So dia tak nak layan, dia tak nak fikirkan benda-benda yang macam tu. Lama-kelamaan tu dia tak melayan situasi tu, kabus mula menghilang. Tapi mereka dikejutkan pula dengan kehadiran orang asli yang tak berkepala. Orang asli tu berjalan sambil bawa buluh panjang di seberang jalan. Seberang jalan je. Orang asli tu berjalan, dia menghadap ke arah mereka dengan tak berbaju. Dah tak ada kepala, tak ada baju pula. Hanya dia pakai kain paras peha tau. Kak cuba bayangkan, kain paras peha, lepas tu ada baju yang dililit dekat kain tu, dekat baju ni. Macam tu lah, ada kain pada bajunya, ada baju pada kainnya, macam tu lah. Allahu Akbar. Rahim punyalah takut, hanya Allah yang mengetahui. Dan ibu Rahim masa tu, dia hanya menyuruh Rahim tu teruskan perjalanan. Dia pegangkan anak dia, teruskan perjalanan bang, teruskan. Jangan tengok ke arah orang asli tu. Jangan tengok. Jangan pandang sebab orang asli tu ibu dia pun nampak tak berkepala. So lagi menyusutkan keadaan. Jadi Rahim dia akhirnya dia teruskan juga perjalanan, dia gagahkan diri dia. Alhamdulillah akhirnya mereka berhenti bila sampai di satu kawasan yang sunyi pun okey lah sebab dekat dengan stesen Petronas kan. Stesen tu membuatkan mereka ni rasa agak selamat lah untuk berhenti sekejap kat situ untuk tunggu van jenazah. Mereka berhenti kat situ stay lebih kurang 30 minit macam tu lah, dengan harapan van jenazah tu akan tiba balik semula dekat tempat mereka stay tu. Bolehlah mereka tu atur balik semula pergerakan untuk bergerak bersama-sama semula. Alhamdulillah, van jenazah tiba dengan selamat dan dalam keadaan yang baik. Tanpa memikirkan apa yang terjadi, mereka buat keputusan untuk meneruskan perjalanan dan akhirnya mereka sampai ke Pasir Mah, Kelantan. Lebih kurang pukul 9 pagi.
Dan jenazah pun terus dikebumikan selepas tu. Bila segala penat mereka ni hilang, tengah hari tu mereka berkumpul juga sama-sama. Ibu Rahim dia bukakan cerita tentang kejadian yang berlaku. Kata Ibu Rahim, ada orang yang macam Kak Lang yang nak mencuri jenazah nenek. Jadi dipisahkan mereka dengan van jenazah tersebut. Tapi disebabkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca dan juga pengalaman kawan bapa Rahim ni, mereka semua selamat menyempurnakan jenazah tersebut. Alhamdulillah. Kes van jenazah yang hilang tu, dikatakan van mereka ni seakan bergerak slow tau. Sama juga macam kereta Rahim tadi kan, dia agak slow je bergerak. Sama juga van tu lalui perkara yang sama. Walaupun ketika tu kalau diingat balik semula, pemandu mana bapa kepada kawan ayah Rahim ni cakap, memang van dia bawa 120 km sejam kalau ikut tekannya lah. Tapi berat. Mereka tengok kan kereta Rahim dekat depan pun sama juga. Kereta Rahim hilang. Rahim duk kata van jenazah hilang, van jenazah duk kata kereta Rahim hilang. Hilang di sebalik kabus. Hakikatnya Rahim ni dia dah drive dulu ke depan. Van jenazah tu dah berat, nama pun berat korang. Bila dah berat ni dia macam merangkak sikit lah untuk bergerak. Kata je 120 km sejam. Tapi entah bergerak tu ngok-ngek slow je, mana kita nak tahu kan. Mereka dapat rasakan lah van jenazah tu macam bawakan sesuatu beban tau. Beban yang memang berat sangat-sangat. Tak terdaya van tu nak teruskan perjalanan. Tapi Alhamdulillah, dengan pengalaman yang ada, kawan bapa Rahim ni dia berjaya atasi situasi tersebut. Masa van tu tengah duk berat tu kan, bila dia pandu berat sangat tu, dia ada terhidu tau, bau yang sangat wangi. Sama juga macam Rahim kan, bau tu dia jadi sangat-sangat wangi. Makin lama kan, makin wangi. Angin dia jadi semakin sejuk dan kabus dia jadi semakin menebal. Benda tu sememangnya berada dekat dengan van jenazah. Hanya menunggu masa je. Masa yang berpeluang untuk dia maybe ada sesuatu yang dia nak daripada van jenazah tu. Kalau diikutkan, berkemungkinan lah jenazah nenek Rahim tu boleh hilang sebenarnya. Tapi inilah kekuatannya korang. Ayat-ayat suci Al-Quran mengatasi segalanya. Dan orang asli yang mereka jumpa tu adalah jelmaan semata-mata untuk menakut-nakutkan mereka. Yang pasti pengalaman ni tak mungkin dapat dilupakan. Alhamdulillah, segalanya dipermudahkan dan jenazah selamat dikebumikan. Janganlah kita ni mudah terpedaya dengan pandangan iblis dan syaitan yang menyesatkan. Sentiasa dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Darinya kita datang, padanya kita pulang. Dia jua sebaik-baik pertolongan. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai untuk 2 kisah seram akak kali ini. Sekian saja 2 kisah seram untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok kita sama-sama jangan ikut. Sekian korang, terima kasih kerana dengar sampai habis. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk Cengkeh Channel. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.